Nombor matrik saya 057210. Saya pelajar daripada Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Untuk projek final year, kali ini saya membuat satu aplikasi courseware yang bertajuk Kesihatan Mental Remaja. Saya membuat aplikasi Kesihatan Mental Remaja ini adalah kerana saya memperhatikan pada zaman sekarang remaja yang berumur daripada 13 tahun sehingga 19 tahun mengalami masalah stres dan tekanan ketika pembelajaran atas talian. Jadi saya ingin membuat satu aplikasi courseware yang dapat membantu para remaja menangani dan mengatasi masalah stres mereka. Okey, ini adalah halaman utama saya. Dalam halaman utama saya ada beberapa butang, iaitu butang kredit, butang bantuan, butang sound untuk mute dan unmute, butang exit dan juga butang start. Untuk butang kredit, dia akan pergi ke halaman kredit. Dalam halaman kredit saya ada butang back untuk kembali kepada halaman utama. Dalam halaman kredit saya ada sedikit info berkenaan dengan supervisor saya, iaitu Dr. Elisa Nadia binti Madi yang merupakan pensyarah kanan FIK, dan sedikit info berkenaan dengan diri saya sendiri, iaitu nama saya Ainur Syarayu binti Nur Azli yang merupakan pelajar Diploma Teknologi Maklumat Multimedia daripada Universiti Sultan Zainal Abidin. Kita teruskan kepada butang bantuan. Dalam halaman butang bantuan, ada sedikit penerangan bagi setiap button-button yang ada dalam aplikasi courseware Kesihatan Mental Remaja. Salah satunya butang back, iaitu untuk kembali ke halaman yang sebelumnya. Butang keluar adalah untuk keluar. Butang untuk memainkan video. Butang home, butang untuk kembali ke halaman utama. Butang unmute untuk mematikan muzik latar belakang. Dan butang menu yang merupakan butang untuk kembali ke halaman menu. Kita teruskan lagi dengan menekan butang mula. Apabila user menekan butang mula, dia akan pergi ke paparan menu yang mempunyai butang home, butang mode pembelajaran dan juga butang latihan. Kita pergi dahulu kepada mode pembelajaran. Dalam mode pembelajaran saya ada dua, kenali masalah dan juga kepentingan kesihatan mental. Kita pergi dahulu kepada kenali masalah. Dalam interface kenali masalah, saya telah meletak beberapa definisi, antaranya adalah definisi kemurungan, definisi kecelaruan panik, definisi kecelaruan stres lepas trauma dan juga definisi gangguan tidur. Selain daripada definisi, saya juga telah meletakkan cara-cara untuk mengatasi masalah tersebut. Apabila user menekan butang definisi kemurungan, dalam interface definisi kemurungan, terdapat button back dan juga infografik. Selain daripada itu, saya juga telah meringkaskan sedikit definisi dengan membuat list tentang definisi kemurungan berdasarkan kefahaman saya dan juga berdasarkan info-info yang saya telah rujuk. Seterusnya, definisi kecelaruan panik sama sahaja. Kecelaruan sama sahaja dengan interface dia dengan definisi kemurungan dan juga kecelaruan panik. Terusnya kita pergi ke cara-cara untuk mengatasi. Untuk interface cara-cara mengatasi ni, saya ada sediakan infografik. Langkah-langkah pencegahan awal menangani masalah mental, iaitu berkongsi kebimbangan dengan masalah dengan orang lain yang dipercayai, menghadiri program-program yang membina, mengamalkan pemakanan yang seimbang, melakukan senaman fizikal. Selain daripada infografik, saya juga telah menyediakan satu video. Sekiranya pengguna ingin memainkan video tersebut, pengguna hanya perlu menekan butang play, iaitu di sini. Dan dia akan pergi interface ni. Untuk video, saya mengambil daripada YouTube channel Nurhayati binti Zainuddin MOE. Boleh cari di YouTube sendiri. Dalam video ini, dia telah menyatakan 10 tips untuk menjaga kesihatan mental. Saya harap daripada tips-tips yang telah dinyatakan dalam video ini dapat membantu para remaja
untuk mengatasi masalah stres dan tekanan mereka ketika pembelajaran atas talian. Kita pergi ke halaman modul pembelajaran dan teruskan kepada kepentingan kesihatan mental. Dalam interface kepentingan kesihatan mental ni, saya hanya meletakkan infografik tentang kepentingan kesihatan mental, iaitu aktiviti harian dapat dilakukan dengan baik dan bersemangat, hubungan dengan keluarga dan rakan dapat dijaga dengan baik, kesihatan badan juga dapat dijaga dengan baik, menjadi lebih ceria dan periang, membuat orang sekeliling lebih selesa ketika berkomunikasi. Dengan adanya info sebegini, saya yakin bahawa para remaja dapat menaikkan semangat para remaja untuk menjaga kesihatan mental mereka dengan sebaik-baiknya. Kita pergi ke modul latihan. Dalam modul latihan, saya ada membuat 3 jenis modul, iaitu objektif, betul atau salah dan subjektif. Untuk objektif, pengguna hanya perlu pilih jawapan yang betul bagi soalan yang berikut. Sekiranya pengguna menekan jawapan yang betul, kotak akan menjadi warna hijau dan pengguna boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Dan sekiranya pengguna memilih jawapan yang salah, kotak hitam ini akan menjadi warna merah. Sekiranya pengguna ingin mencuba kembali untuk menjawab soalan yang sebelumnya, pengguna hanya perlu menekan butang back dan dia akan pergi ke soalan yang sebelumnya dan pengguna boleh mencuba menjawab sekali lagi soalan tersebut. Sekiranya salah, kotak ini akan menjadi warna merah. Dan di sini akan dipaparkan markah terkini pengguna. Setelah pengguna menjawab ketiga-tiga soalan, pengguna perlu menekan butang tamat dan akan pergi ke interface ni. Dalam interface ini terdapat butang kembali, iaitu dia akan kembali kepada halaman modul latihan. Sekiranya pengguna tidak ingin pergi ke halaman tersebut, pengguna boleh pergi terus ke halaman menu. Untuk modul latihan betul atau salah, pengguna perlu pilih antara betul atau salah bagi pernyataan berikut. Sekiranya betul, kotak ini akan menjadi warna hijau dan pengguna boleh meneruskan menjawab soalan. Sekiranya salah, sama juga akan menjadi warna merah dan tamat. Untuk modul latihan subjektif, pengguna perlu isi jawapan pendek di kotak kosong yang telah disediakan di bawah. Untuk pengetahuan pengguna boleh merujuk gambar rajah di modul pembelajaran untuk menjawab aktiviti ini. Sekiranya pengguna menjawab soalan dengan betul, pengguna menekan button semak jawapan dan button right ni akan keluar dan pengguna boleh pergi ke soalan yang seterusnya. Sekiranya salah, button pangkah ni akan keluar menandakan pengguna salah mengisi jawapan. Seterusnya dan tamat. Okey, untuk button exit, sekiranya pengguna ingin keluar daripada aplikasi kosong ini, hanya perlu tekan butang keluar dan paparan ini akan keluar dan menanyakan soalan, iaitu anda pasti ingin keluar. Sekiranya pengguna tidak ingin keluar, hanya perlu tekan tidak dan dia akan kembali kepada halaman utama. Sekiranya pengguna ingin keluar, pengguna hanya perlu menekan butang ya dan ianya akan keluar daripada aplikasi Coursera saya. Saya harap aplikasi Coursera ini dapat membantu mereka untuk mencegah dan menangani masalah kesihatan mental mereka.